Lepas tu saya ajar secret movie average. Yang ni movie average tapi saya dah tak pakai dah. So saya dah lama lah tak pakai ni kan. So tak ajar sangat lah. Dulu je lah saya ajar awal-awal tu masa buka group. Ni HNS, killer setup. Yang tadi tu saya ajar pattern. Buat kalau macam buy, first dia buat macam mana dia buat low Dia buat low. Lepas dia buat high. Lower low, higher high. Kena hafal sikit lah pattern. Low, high, lower low, higher high. So entry korang wajib dekat kawasan low. Gagal dia nak pergi dekat kawasan low ni, entry je boleh. So SL korang dekat sini lah kalau dia break. Oh, yang ni SNS tu. HNS. Power of satu candlestick. Ni saya SOP tak cukup lagi. Saya tak buat SOP lagi. Tapi saya bolehlah bagi idea untuk korang kalau korang nak belajar. Sekejap Nanti korang pakai lah kalau nak. Tapi tak ada SOP lagi lah. Sungguh saya dah jumpa, dah buat SOP sendiri, okey lah, baru boleh ajar. Okay, contoh Jadi nak tanya dulu. Ya. Kalau kita contoh nak start lah satu macam tadi kan banyak yang cikgu tunjuk teknik kan. So at least nak confirm tu kita berapa kena tu? 2 ke macam mana? Satu memang tak boleh lah. Confirm kena maksudnya apa? Maksudnya macam contoh kita macam teknik yang nombor 1 tu ajar something yang kena masuk dalam zone dia, and then dia akan profit lah. Tapi contoh kadang kalau kita pakai satu dia akan miss. Pakai satu akan miss. So maksudnya kalau pakai satu teknik kadang dia tak ikut lah macam yang tepat punya. Oh, okay, tak apalah. Macam okay, kalau contoh macam kalau korang pakai semua teknik yang saya ajar, yang sama saya dah ajar, first kali ni antara teknik yang korang boleh gabung lah. Korang kena pakai SNR momentum, gabung engulfing solid. Hilang dah, sekejap. Engulfing solid gabung dengan HNS, dah cukup lah ni semua. Maksudnya lain tak payah pakai tak apa. So kalau macam SNR momentum ni korang kena tahu tau, pakai SNR, dia cara nak pakai SNR. Maksudnya sekejap saya bagi idea nak bagi korang ingat balik kan. Okay, SNR. Kalau macam contoh kita nak sell, mesti kita akan cari SNR, mesti kita akan cari resistance yang bentuk dia huruf A, betul tak? Tapi bukan A yang macam ni. Kita nak A dia naik sikit, turun banyak. Kita nak macam ni. Dia ada obviously breakout yang sangat tinggi lah. Breakout momentum. Sebab tu saya sebut momentum. So kita akan marking dekat bahagian atas ni. Kita akan marking kat sini lah. Untuk kita sell. Tapi contoh bila price dia naik atas, dia dah masuk zone sell kita. Ni zone sell kita lah. Contoh zone sell kita kat sini. So apa kita kena buat? Sekejap saya delete. Tak hilang pula. Oh patutlah. Okay. So tadi sini engulfing ni momentum sell, kita entry kat sini. So bila price dia masuk dalam zone, macam saya cakap, kebiasaan je dia akan buat rejection, dia akan junam. Bukan junam terus, dia akan junam tu dia bagi rejection je. Maksudnya kalau korang entry instant kat sini, korang akan profit. Tapi kalau korang hold, dia akan masuk balik dalam ni. So macam sayang lah. Ni korang kena macam korang nak pakai teknik ni, make sure teknik ni korang pakai untuk instant dan close cepat-cepat, tak payah hold. Sebab confirm dia akan masuk balik. Sebab apa dia nak masuk balik dalam? Sebab dia nak buat structure dalam zone ni, dekat kawasan sini. Untuk dia sama ada nak turun ataupun dia nak fly sambung atas. Itu cara untuk ni lah momentum ni. Faham tak? Okay kan? Faham. Okay.
So bila dah dia buat formation dalam ni, dia buat apa-apa pattern lah, tengah buat pattern. So kita kena tunggu dia buat confirmation. Masuk confirmation tu engulfing lah, engulfing solid. Bila dia buat engulfing solid cell kat sini, dia buat solid kan, dia makan sekali diri dia, baru kita cari sel untuk kita hold lah. Mula tanda lancat dekat daily dah cukup dah. Kalau H4 tu besar sangat. Tapi kalau macam ada momentum kat H4 dan dalam kawasan daily juga, so boleh lah marking. Sebab maksudnya rejection dia kuat juga dekat weekly tu. Macam gold. Gold kan dalam kawasan weekly lagi. Kalau kita buka momentum, buka line chart, korang akan nampak kat atas ni ada kawasan momentum. Okay, sini dia naik sikit, turun banyak. Sini adalah resistance momentum, RM. RM. So kalau kita marking zone yang besar dalam daily, dalam weekly, mestilah pips dia besar kan. Kat sini highest dia. So si tadi tu lowest dia lah dekat dia punya shadow dekat dia punya bucu ni. So kita marking zone. Sini zone kita untuk weekly. Selagi tak break, selagi tu dia akan buat rejection untuk Jun 6. Next kita cari support untuk weekly. Sini support weekly dia turun sikit, naik banyak. So sini adalah gangguan dia next untuk direction yang besar lah. So marking je dia punya situ. Ini untuk direction lah. Selagi dia tak break, selagi tu dia main dalam zone ni. Weekly dengan atas bawah. So pergi daily. Daily kita nampak dia tengah buat apa. First daily ada buat engulfing solid kat sini. Lepas tu dia dalam kawasan solid. Ni momentum sell kat sini. Kira atas ni, dia bawah sikit lah. Kalau daripada weekly dia atas sangat. So bila pergi kat daily, dia kecil sikit lah kawasan dia kat sini. Kalau nak pakai higher shadow kat sini lah. So kalau korang nak kecilkan sikit, marking kat sini. Tarik sampai ke lowest shadow kat kawasan yang sini. So zone korang lah, zone untuk daily. So sini pun ada engulfing. Kalau buka line chart dia jadi momentum untuk daily. Sini akan ada rejection jugalah kalau dia pergi sini. Tu korang kena tengok. So kalau dia break atas, dia nak cari apa? Korang check lah momentum lagi. Dekat sini dia ada macam naik, dia turun banyak. Tapi sini macam tak cantik sangat momentum dia. Tapi kalau korang nak marking, boleh je. So marking shadow dengan body, shadow dengan highest body dia. So sini zone seterusnya kalau dia fly. Contohlah tak puas hati sebab bentuk dia tak cantik kan. Pergi kat H4 check. Ada tak yang cantik sikit. Kalau H4 kat sini ada yang fresh lagi. So korang consider je setiap line ni, letak je line. Tak adalah banyak tapi macam korang at least korang alert lah kat mana setiap rejection dia akan berlaku lah dekat setiap momentum. Kat mana tadi Daily. Oh tak ada. Oh sini lah tadi kan. Oh, okay. So daily kat sini. Tadi tu H4. Ni tak payahlah jauh sangat kan. Kita cari yang terdekat dululah. Kalau macam dia break baru kita consider jauh-jauh tu. Ada soalan tak? So far senang sebenarnya teknik ni. Tak ada soalan kan? Tanda line chart. Teknik saya biasa pakai line chart. Tanda line chart di daily dan H4. Tu okey lah. Dah cukup terbaik dah tu. Lepas tu kalau korang dah terbiasa pakai H4, korang nak kecilkan lagi, pergi kat atas kecil. Lepas tu price masuk zone, kita tunggu confirmation. Betul tu, tunggu confirmation engulfing solid ataupun pattern HNS lah kalau ada dalam zone. Kalau korang nak entry juga dalam zone tanpa confirmation, boleh tapi jangan hold. Sebab baru-baru ni ada orang dia hold gold kat sini. Siapa sell kat sini, lepas tu dia naik balik. So siapa nak hold tu sakit lah. Sebab apa dia naik dekat atas ni? Kita tengok kalau dia buat rejection dekat sini.
Kita buka kat H1 ke apa, tengok ada gangguan tak masa dia sell kat sini. Pergi M30. M30 turun. Sini ada gangguan sikit. M15. So sini macam ada sikit lah. Kalau M5 check dulu. So atas ni ada. So dia akan buat rejection lah dekat kawasan-kawasan tu. Dia akan naik balik kan. Sepatutnya dia turun lagi sikit lagi. Tapi dia macam dia tak nak turun lagi. Dia terus naik. So tak dapat lah siapa yang hold tu sakit dah kan. HNS dengan Gaffin refer kat H4. Starting. So contoh kita pergi dekat dekat mana? Tengok GA lah. Okay, GA first kali. Sekejap, delete dulu. Okay, ni. RM3.50. Biasa jarang letak apa ni. Kalau nak set BE nak letak berapa pips. Letak campur spread je dah okey dah. So maksudnya kita tak ada rugi, tak ada loss. Kita save modal kita lah. Tapi kalau nak set untung sikit, tambah lah lagi sikit kan. Okay, contoh H4 kita buka H4. Okay, sekarang kita cari pattern HNS dulu. Kat atas, daripada atas kan. So daripada atas dia buat pattern HNS kat sini. First dia buat high. Next dia buat low. Higher high. Lower low. So entry korang dekat high. So korang boleh tengok dekat sini dia nak dekat-dekat tu korang boleh line entry. Tapi ni yang tadi tu line chart. So korang macam nak sharp lagi ke apa, korang ambil lah body yang high ni. So body dia kat sini kan. Itu korang kena marking lah cara sendiri. Ni idea lah. Lepas tu sekarang di jurnal bawah. Di jurnal bawah kita tengok kat sini ada HNS. Low, high, lower low, higher high. So marking kat sini. So sini tempat korang entry lah kat situ. So korang nampak dia naik. Sekarang dia naik mungkin dia nak kejar HNS ni. High, low, higher high, lower low. Sekarang ni sini masih fresh. Potensi nak reject situ ada. Okay, faham Ada soalan tak? Okay, macam tak ada soalan. So, boleh habis lah ni. Tadi satu lagi idea tu kan. Lupa pula. Okay, tengok contoh. Saya tak ada SOP lagi tapi bolehlah jadikan sebagai idea kan. Contoh kita ambil yang tengah trending tau. Jangan ambil yang sideway macam ni. Tak apa pergi H1 lah, nampak sikit. Okay, contoh. Okay, daripada bawah ni, dia trending uptrend, betul tak? Trending uptrend. Contohlah kalau korang macam nak cari sell juga, korang tunggu satu confirmation ni saja. Try tengok sekejap. Okay, contoh dekat peak atas ni, paling tinggi ni, kita cari confirmation yang macam ni. Hilang dah, sekejap. Mana tadi hilang. Oh sini. Okay, so last kali dia naik paling tinggi, kita buka line chart, kita cari dekat mana dia punya last support. Last support, cari last support. So bila dah cari last support, sini last support dia, betul tak? Sebab dia naik last support, kita makin je last support. Sama ada dia break ke ataupun dia naik lagi. Kalau dia naik lagi, kita makin yang last support tu. So macam ni last support dia. Kita buka candlestick, kita cari sekejap zoom sikit. Macam tak cantik sangat lah. Sepatutnya body ni dia makan yang ni. Sepatutnya lah body ni dia kena makan yang ni. So kita boleh entry body ni sahaja untuk kita entry. Macam ni tak cantik sangat. Sekejap kita cari yang okey sikit.
Kita tengok pair jugalah. Sekejap pair GA kita ada kot. EG. Okay, contohlah kita ambil kat sini. Okay, macam ni dia dah buat downtrend kan. Contoh kita nak cari sell. So bila dia naik. Okay, last support dia dekat sini. Sini adalah last support dia. Dia paling atas kan. So bila dia buat last support, kita kena tunggu candle dia breakout. Maksudnya kalau start last support tu, kita marking sini. Ini last candle. Sini kan. So next candle dia kita tunggu dia breakout kat kawasan yang line kita dah marking ni. So ini adalah candle yang buat breakout tu. Dia yang punca batalkan support sini. Punca lah kan. So bila dia sebagai punca, kita fokus satu candle tu sahaja. So kita marking lah shade rectangle dalam satu candle ni sebatang. Highest sampai lowest. So 50% korang dekat sini. So korang boleh entry, sell. Selagi price main dalam zone sampai highest lowest korang ni lah. Ni kalau kecilkan sikit. Ni tempat korang entry. So dapat entry kat sini. Faham tak? Idea lah. SOP tak ada lagi. Kalau yang ni dia boleh pakai semua time frame lah cikgu. Boleh. Yang ni saya tak explore lagi. Tapi saya try kat H4 dengan H1. Okey lah, boleh lagi. Kat time frame kecil tu tak sure lah. Mungkin kita boleh filter kat time frame kecil. Kau ada awal sikit kan. Macam tadi. Kat mana GA tadi yang kacau tu. GA sini tadi yang dia tak makan habis kan. So mungkin kita boleh marking kat time frame kecil. Kau dia ada awal lagi daripada sini. Sini start the last support. Last support. Pergi ke M30. So M30 last support dia kat mana pula? Kita cari. So kita marking sikit kat mana kan. Kita tengok dulu. Last support dia kat sini. Okay, so buka candlestick. Kita cari mana candle yang punca dia batalkan support sini. Candle ni lah kan. Satu batang ni. So kita marking sini. Tak payah marking ni tak apa. Kita marking terus rectangle. Satu body highest sampai lowest. Terus marking 50% sampai 100% atas sekali. So itu adalah zone sell korang. Sini dah zone korang. So korang boleh sell. TP korang, korang buka lah momentum. Faham tak? Faham. Tapi jangan cari kat tempat yang sideways lah. Kita cari tempat yang tengah trending dan dia nak on the way tukar trending. Jadi sideways teruk kan. So kita tak payah ambil lah tempat yang sideways. Kita nak cari masa dia tengah trending. Macam ni tengok kalau dia naik atas ni dah tinggi, mungkin dekat time frame kecil dia akan ada tengah, dia akan buat candle tu kot. Kita usah dulu. Okay, kat sini kan. Kita zoom sikit. Kita cari mana dia punya last support dia. Kat ni. So last dekat sini kan. Kalau sini pun boleh korang makin try kan. Kita contoh kita ambil sini last. Okay, kita try sini last. Buka candle. Kita cari mana punca yang break tu kan. So sini candle punca yang break tu. So korang boleh marking yang kecil ni. Tapi kecil sangat zone korang kan. So kecil sangat. Tapi tak apa, kita ambil yang atas sikit yang tadi tu. Kat sini last. So marking kat sini. Buka candlestick. Punca candle yang break kat sini adalah candle ni. So marking satu candle. Atas sampai bawah. Sini bawah sikit. So 50% korang adalah dekat sini. Sinilah 50% korang. So atas ni boleh tarik kecilkan zone untuk korang sell. Sell korang atas lah kalau dia break atas. So zone ni baru berapa pips? Dalam 24 pips. So reward korang adalah 200 pips. Itulah korang kena tengok. Faham tak? Ni teknik senang ni sebenarnya.
Setuju. Tapi dia dalam zone tu tak nampak pullback yang masuk balik pun. Ya, yang shadow kecil. Oh, kat situ. Kan korang tarik kat sini. Tarik. So saya zoom sikit. Kalau tarik betul-betul, kita tarik betul-betul kat sini. Highest dia atas ni. So 50% korang dekat-dekat sini. So entry je lah kan, jangan kedekut pula kan. So ni berapa je, berapa pips. Kalau kita tengok dalam 15 pips. Kalau ada ICNS kat sini kan ada kan. Dia naik high, low, high, low. Entry kat kawasan sini juga. Nampak tak kat kawasan high ni. So korang marking entry korang dekat sini lah, area-area sini. Faham clear Dia faham clear. Bila ada soalan tak? Tak ada kan soalan kan? Berapa orang yang join ni? 15 orang, 14 orang. Tak ada soalan? So, saya harap korang faham lah teknik yang saya ajar hari ni. So, yang tadi saya ajar Engafi Solid. Saya ajar apa lagi Biasa cikgu bagi sinego pakai teknik yang mana? Itu soalan kan. Korang pun boleh je trik go lepas ni. Tak payah follow sini orang dah. Pakai teknik yang saya cakap tadi, momentum. Campur, ni momentum SNR. Campur engulfing, solid. Bukan engulfing biasa. Bukan engulfing biasa. Campur HNS. Dah okey lah, cukup. Ni dah okey dah, boleh buat profit. Make sure korang kena tahulah macam nak pakai SNR ni. Kena balik video lama. Okay tak? Faham? So kalau hari esok baru hari Senin. So korang relax dulu, tak payah trade lagi. Sebab kita tengok dulu apa market buat kan. Marking SNR. Boleh je. Kalau pair GA ni, kita tengok kita zoom sikit. Okay, first dia buat, kita buka line chart sebab kita dah buka daily. Buka line chart. Cari momentum yang ada dekat kawasan yang berdekatan current price. Okay, current price dekat sini. Sini adalah current price kita lah. Sini kan. Okay, lepas tu kita cari momentum SNR. So dekat yang berdekatan sini ada satu yang masih fresh. So kita marking dulu. Satu. Sini adalah RM, resistance momentum. So kalau korang marking candlestick, korang buka lah candlestick nak marking satu zone kan. So highest, sini highest ataupun sini boleh. Tapi nak kecilkan sikit, sini je lah. Okay, so dah ada zone atas, kita cari zone bawah. Sini, ni baru dia rejection kat sini kan. Kalau kita marking kat sini, sebab nak marking bawah ni boleh sini, tapi jauh lagi kan. So kita marking situ dulu. Sini lowest shadow dia. Ni adalah zone daily. So contohlah korang dah masuk zone daily ni, korang cari dekat mana dia punya, nak filterkan lagi, cari kat H4 pula. Tengok line chart, pergi kat tempat tadi. So bila dalam ni, zone ni, kan dia masuk dalam zone daily kita. Takkan kita nak entry besar, zone besar ni kan. Besar ni zone ni dalam 100 pips. So kita nak minimizekan pips kita dalam ni. Kita buka time frame kecil H4, cari momentum untuk rejection lah. So sekarang ni H4 tak ada kan. Dia ni sama macam ni, lebih kurang. So ni adalah support biasa, kita tak ambil. So tak puas hati lagi, kita pergi H1. Kita cari lagi dekat mana yang ada. Cari lagi.
H1 pun tak ada kat sini. Dia macam sama je turun naik dia. So kita tak nak yang ni. Kita pergi lagi kat M30, cari lagi. M30 ada sikit kat sini. Dia turun sikit, naik banyak. So kita marking kat situ satu. Okay, lepas tu contohlah kita macam nak lagi kecil time frame M15. Pergi M15 pula kalau tak macam tak cukup. So M15 sama je macam M30. Dia turun sikit, naik banyak. So macam cukup lah kot. Sama dah kan. So kita pergi H4 tadi, kita check balik, kita tengok rejection dia dekat kawasan sini. Nampak tak dia buat rejection. So dia naik. Tu cara dia lah untuk korang filter SNR. Clear tak soalan? Okay, faham. Patutlah setengah price reject tak datang atau break zone. Kita kena kalau setup ni kena sabar sikit. Kalau dia terlepas tu tak apalah, biar je. Macam ni tengok TP dia kat mana Sekarang ni H4 kita cari gangguan yang ada kat sini, ada tak? Tak ada kan? Yang ada dekat sini momentum atas sekali. So boleh mark satu. Sini momentum kedua. Ni zone daily yang masih fresh lah kalau dia nak naik atas. So sekarang ni kita tengok yang dekat sini ada gangguan tak? Maksudnya dia dah touch belum? Dah touch kat sini dah, dia dah buat rejection. So tak payah ambil kat sini dah, kita dah tak nak yang tak fresh, kita nak first touch yang fresh. So sini masih fresh lagi. So boleh target dekat sini. Contohlah kita nak tengok kat kawasan ni ada gangguan tak, kita pergi H1. So H1 kita buka line chart, ada tak gangguan kat sini? Tak ada kan? So potensi nak pergi sini masih ada lagi. So tak puas hati lagi, kita pergi dekat M30, kita cari lagi. Ada tak? M30 macam tak ada. Kalau ada pun sini dia macam tak cantik lah. Tapi kalau nak marking boleh je. Sini sebagai M30 lah. So pergi M15, kita cari lagi. So M15 sama je macam M30 tadi. So sinilah next TP kita. Kalau dia nak rejection, dia rejection sekejap lah. Kalau dia nak fly, dia akan rejection sini, dia baru dia fly lagi kat atas. Buat ni je, makin SNR dekat daily dengan H4 je sekarang. Weekly ni kalau rajin nak buka lah. Tapi tak nak pun tak apa. Weekly ni sebagai kalau ada lah sebab susah nak tengok direction weekly ni punya momentum ada tak ada je. Kerana dia bagi support resistance biasa, bukannya momentum. Kita nak yang momentum. Entry zone dekat momentum, TP pun dekat kawasan momentum. Yang dia nampak jelas momentum dekat time frame M15 kan tu? Time frame kecil pun boleh, time frame besar pun boleh. Kalau time frame kecil tu sesuai untuk TP kita punya momentum. TP dekat time frame kecil. So nanti kalau korang dah faham malam ni, start daripada minggu ni lah yang esok ni start. So korang try apply. Lepas tu nanti korang bagilah feedback dekat group. So at least macam saya tahulah korang pakai. So korang tak pakai, tak bagi feedback, so macam kita tak tahu kan. Tanya-tanya soalan apa semua boleh, tak ada masalah. Korang praktis sampai korang pandai lah. Sebab nanti kalau korang senyap, saya pun tak tahulah korang dah pandai ke ataupun sama ke macam mana ke. Sebab saya selalu juga praktis, improve kan. Ada masa kita akan kecundang. Sebab kalau tak nak kecundang, kita improve lah diri kita. Okay faham jelas dan faham setakat ni. Senang aja teknik ni. Ni dah advance lah teknik ni. So tak payah pergi kelas lain dah. Tengok direction tu, tengok weekly or monthly punya pointing ke. Tak payah pun tengok monthly weekly, tengok daily dah cukup lah. Sebab kita nak trade hari-hari.
Okay. Itu. Kadang yang break yang cikgu post video first tu kan, yang pasal trend line kan. Okay. Kadang kalau yang trend line dia dah Oh. break, lepas tu dia masuk balik dalam trend line tu macam mana cikgu? Yang trailer dah break. Ha, kadang Ya. dia dah break lepas tu dia masuk balik kan buat. Kalau dia break trend line tu, mungkin dekat makin salah kot ataupun dekat kawasan yang tak sepatutnya ke, sideway ke. Yang tu simple teknik tu. Saya pun tak pakai sangat tapi sebenarnya boleh berguna. Sekejap saya check dulu kalau ada. Ada lagi 5 minit. Okay, contoh kita kena cari kawasan yang kita senang marking. Kalau macam ni contoh dia nak tukar trend tapi kita nak marking pun susah. Macam kita nak tarik trend line, apa tak? Takkan nak kita nak tarik support ke support sini. Macam susah lah kan. So kita nak cari yang tempat yang senang kita marking kat H4. Kita buka pen lain, cari contoh macam ni contoh saya ada buat baru ni. Hilang dah. Kalau macam ni, dia macam kita senang nak tarik tau. Daripada sini kan. Tengok kita buka candlestick. Kita cari kat mana kawasan yang highest lah ataupun last support. Itu yang penting kan. Yang penting last support. So sini antara last support kan sebelum dia buat tak ada support kat sini lah. So kita consider sini sebagai last support dan kita makin dekat sini lah. Tarik daripada bawah sampai sini. Tarik sini lah kan. Okay, lepas tu kita makin dekat support sini. Support sini. So kita boleh entry lah waktu dia tengah pullback ke apa ke. Tapi sini macam tak bagi pullback lah. Dia tak ada pullback kat sini. Ini bagian engulfing. Sepatutnya dia masuk dalam zone engulfing. Tapi dia tak kasih pula entry. So tak ada rezeki lah. Macam ni. Macam ni ada. Sekejap Tengok ni. Kalau ni kita senang nak tarik resistance sebab dia adalah resistance terakhir dekat kawasan sini kan. So kita kalau nak tarik sini kan resistance terakhir juga kalau bawah ni. Tapi susah nak tarik sini. So macam kita susah nak tarik, kita cari yang senang kita nak tarik. So kita consider sini sebagai resistance. Lepas tu kita tengok kita marking kat sini. So sini adalah last dia punya resistance. So kita tunggu candle apa yang break. So candle yang break dekat ni kan yang break kan. So bila yang ni break, kita marking body dia sampai lower shadow. So kita entry. So 50% tempat kita entry dengan 100% zone kita sini. Sampailah dekat bawah ni tempat kita nak entry. Start entry lah. So kita dapat entry kat kawasan ni. Tempat kita entry, kita buy. Sampai dia buat dekat sini, tengok kalau ada kan. Sini tak boleh nak tarik. So kita cari kawasan yang senang tarik trend line. Tu kena backtest sikit lah. Okay, contoh kita tengok yang senang tarik. Sini. Kalau last support dekat kawasan sini kan, last kan kita tarik dia punya shadow. Sini lower shadow dia. So tarik sini senang nak tarik. 1 sampai sini lowest. Okay, next kita tunggu dia breakout dekat kawasan last kita punya support. Sini last. So candle apa yang breakout, yang punca dia sebagai ni lah punca breakout. So cari kat sini. So candle yang breakout, ni banyak lah candle. Macam candle ni pelik-pelik sikit. So kalau nak ambil candle ni, kalau dapat entry kat sini. Tapi kalau korang ambil candle yang kecil ni, dia macam floating sikit lah kalau korang ambil yang ni kan. Kan kat sini, ni start breakout dia kan. Ni korang kena check sendiri lah nanti. So tarik dia kat sini. Sini sebagai satu zone korang. 50% sampai 100%. Tapi floating sikit lah, berapa pips floating tu. Dalam 20 pips. Sakit sikit lah 20 pips je. Tapi okey lah kan. Dia kasi reward banyak. Tapi saya pakai teknik yang saya ajar tadi tu lah. Ni tak pakai sangat teknik ni. Kalau jumpa setup yang betul-betul cun, baru pakai.
Lagipun sini ada engulfing cell. Engulfing cell makan diri dia sendiri. Nampak dia makan kat tepi ni kan. So korang marking yang candle cell tu. Yang saya ajar tadi tu lah. Highest sampai lowest 50% sampai 100%. Tu korang kena consider lah semua teknik saya ajar. Jangan bergantung kepada satu teknik saja. Okay, faham Kalau tak ada soalan, kita habiskan lah. Sebab Faham, lagi 1 minit. Okay, nanti Terima kasih, korang boleh bagi feedback lah dalam grup. Tengok nanti kalau faham ke apa, korang boleh bagi feedback Boleh. Okay. Baik. Nanti korang pakai elok-elok. Good luck lah korang. Profit. Okay, terima kasih semua. Sama.